العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca selawat. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل آمين يا رب العالمين. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي عافانا وما ابتلانا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أما بعد. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masih lagi Allah Taala menganugerahkan kita nikmat hidayah dan kita doa sama-sama mudah-mudahan Allah Taala menerima salat fardu maghrib yang kita dirikan secara berjemaah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung pengajian tuan-tuan Tahsin Quran. Muka surat 334. Muka surat 334 bermula daripada ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzani khasmani اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فالذين كفروا قطعت sampai فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. اللهم اجعلنا. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق الله العظيم. الله أكبر. Alhamdulillah. Ayat 19 sampai 21 sampai 22 tuan-tuan. Ini balasan bagi orang-orang yang kafir. Allahu Akbar. Dan bagi orang mukmin dan beramal soleh tuan-tuan. Orang beriman dan beramal soleh, maka balasan dia pada ayat yang ke-23 tuan-tuan. Allahumma ja'alna minhum. Jadi kalau tuan-tuan tadabbur kan, dari sudut makna Quran ni, bila tuan-tuan memahami, boleh berdoa kat situ tuan-tuan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Allahumma ja'alna minhum. Gunakan perkataan na tu. Ya Allah, jadikan kami pada golongan itu. Dan murad pada itu adalah ayat yang kepada 23 tuan-tuan. Dan minta berlindunglah. Berlindung daripada ayat yang 19 sampai 22 tuan-tuan. Allahu Akbar. Di sana tak ada siapa dapat bantu tuan-tuan. Kecuali asbab amal kita. Kecuali asbab syafaat Nabi SAW dan juga rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada tiga-tiga tu tuan-tuan habis. Nampak? Kalau tak ada tiga-tiga tu tuan-tuan habis tuan-tuan. Sebab kumpullah bekal. Bekal untuk kita nak kembali kan. Dunia ni bukan untuk kita tinggal, tetapi dunia untuk kita tinggalkan tuan-tuan. Sebenarnya dunia tempat kita singgah saja kan. Macam musafir. Musafir ni tempat kita, musafir singgah nama dia kan. Syarat dia 3 hari, kurang daripada 3 hari. 3 hari dan kurang. Nama dia musafir singgah. Kita tidak menetap. Bahkan hakikat tuan-tuan, hamba-hamba Allah Ta'ala yang berada dekat bumi ni, persinggahan saja. Dunia ni tempat kita singgah. Bukan tempat kita sebenarnya. Bila kata singgah, bersifat sementara. Di sanalah kekal abadi tuan-tuan. Yang lama di sana tuan-tuan. Yang lama di sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kita sebagai hamba dia. Itu yang paling mahal sekali itu. Ridwanu minallahi akbar. Redha Allah Ta'ala yang paling besar sekali tuan-tuan. Di ibarat macam kalau bos, dia kata macam ni okey. Redha dia. Suami kata okey. Isteri kata okey. Kalau dia kata macam tu, KO tu. Jangan. Dia tak redha lah tu. Bila kata redha tuan-tuan, datang benda lain. Rahmat, kasih sayang. Macam-macam. Itu sebab cari redha Tuhan. Siapa yang dapat redha Allah Ta'ala tuan-tuan, segala-galanya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan cari redha manusia kan. Tetapi mengundang murka Tuhan. Kalau mencari redha manusia tanpa mengundang murka Tuhan, tak apa. Kan? Walaupun kita mendapat redha Tuhan, murka manusia. Tak ada masalah. Yang lebih utama tuan-tuan, dahulukan Allah Ta'ala. Kita mendahulukan Allah Ta'ala daripada segala-galanya. Nampak? Siapa yang dapat Tuhan, dia akan dapat segala-galanya. Siapa yang terpisah ataupun dia tak dapat Tuhan tuan-tuan, maka dia tidak akan dapat segala-galanya. Allahu Akbar. Okey, insya-Allah, mudah-mudahan. Di samping kita baca Quran tuan-tuan, cuba tadabburlah. Tahu tadabbur? Memahami sedikit
Tak banyak pun sikit lah tuan-tuan. Quran kena baca kan. Quran kena baca kemudian sikit-sikit aja. Dapat satu ayat, kedua ayat, kita menjiwai apa yang kita baca tu kan. Supaya maknanya memberikan sedikit impak dalam kehidupan kita. Dia sebagai nasihat tuan-tuan. Quran sebagai nasihat sebenarnya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas kita ada bicarakan tentang hamzah wasal. Ada minggu lepas hamzah wasal? Ada tak? Tak ada. Ke 2 minggu lepas? Di sini ada tuan-tuan hamzah wasal. Saya ulang balik. Hamzah wasal ni dia berbeza dengan hamzah qata'. Peranan hamzah wasal, bila kita wasal, hamzah tu tak ada. Hamzah tu alif lah. Bukan lam. Lam bukan hamzah. Sebab hamzah wasal, di mana kedudukan hamzah wasal tu? Di mana kedudukan sad kecil di atas alif? Di mana kedudukan hamzah qata'? Di atas alif ataupun di bawah alif? Faham yang tu dulu. Kan? Hamzah wasal, stok kecil tu berada di atas alif. Bawah tak ada. Hamzah qata' sama ada hamzah berada di atas alif, maka bunyi dia A ataupun U, ataupun hamzah berada di bawah alif tuan-tuan. Itu hamzah qata'. Dan hamzah qata' dan juga hamzah wasal, jangan letak dekat lam. Itu lain tu. Lam. Hamzah. Faham? Okey. Jadi peranan hamzah wasal, bila kita wasal, hamzah tu tak ada. Jadi dia masuk huruf selepas hamzah tu. Dia masuk pada huruf selepas daripada hamzah. Tahu wasal. Maknanya kalau kalimah sebelum tu, kita wasalkan dengan kalimah yang ada hamzah wasal. Contoh yang paling mudah yang tuan-tuan boleh nampak dan suratul Alaq kan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimah iqra' tu. Bila mana kita wasal, ini hamzah wasal yang ada hamzah saja. Nampak? Hamzah wasal yang ada sok kecil aja, dia tidak ada lam. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Miqra'. Hamzah tu dah tak ada. Itu hamzah wasal, peranan dia. Boleh. Yang kedua, kalau hamzah wasal yang ada alif lam. Sama juga. Bila kita wasal, dia masuk pada huruf yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu tuan-tuan kena ingat sampai bila-bila. Peranan hamzah wasal, kalau kita sambung, wasal lah tu. Kalimah sebelum sambung dengan kalimah ada hamzah wasal, maka hamzah tu dah tak ada. Faham? Berbeza kalau kita mulakan kalimah tu, maka hamzah tu ada kan? Bila hamzah tu ada, kita tengok pada huruf yang ketiga. Faham? Ini kaedah kita boleh pakai tuan-tuan. Kalau hamzah wasal yang alif ada sok kecil tu, ke atas hamzah tu, ke atas alif, maka tengok pada huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiga baris depan. Huruf ketiga baris atas dan bawah, kita baca bawah. Faham? Itu kunci dia. Sekian untuk makluman. Tak boleh ulang nanti pening kepala. Huruf ketiga baris depan, kita baca depan. Uktub kan? Kalimah uktub, alif, kaf, ta. Alif, kaf, ta. Maka ta tu baris depan. Kita baca uktub. Faham? Kalau huruf ketiga baris atas dan bawah, baca bawah. Contoh kalimah iqra, alif, kaf, ra. Ra tu baris atas, maka baca dengan iqra. Huruf ketiga baris bawah pun baca bawah. Irji'u, irji'i. Nama irji'i, irji. Alif, ra, jim baris bawah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Okey, tuan-tuan faham kunci ni? Kunci betul-betul. Jangan buka-buka hari. Dan benda ni tuan-tuan kena ulang balik. InsyaAllah. Itu hamzah wasal. Nak kena hamzah wasal senang aja. Alif ada kepala sad. Dan kepala sad ni berada di atas alif sahaja. Dia tidak boleh di bawah alif, tak boleh. Okey? Peranan dia bila kita wasal, hamzah tak ada. Kalau kita mulakan, baru hamzah tu ada. Itu pun bergantung pada huruf yang ketiga. Huruf ketiga baris depan. Huruf ketiga baris atas dan bawah.
kita baca bawah tuan-tuan. Okey, kebetulan ayat ni ada hazani khasmani ikhtasamu tu. Tuan-tuan tengok. Hazani khasmani ikhtasamu. Boleh? Hazani khasmani ikhtasamu. Kenapa kita baca nikhtasamu? Sebab itulah peranan hamzah wasal. Bila kita wasal, hamzah tak ada. Okey? Contoh, kalau orang tu baca, Hadani khasmani ikhtasamu. Dia berhenti itu. Dia ambil balik contoh. Ikhtasamu. Maka baca dengan ikh. Tak boleh baca dengan akh. Sebab kaedah. Kita orang awam, termasuk dari saya, kita orang awam tuan-tuan. Kalau kita memahami di sini fi'alul amri. Ini fi'al amar. Fi'al amar tuan-tuan. Ikhtasamu. Mereka itu telah bermusuh-musuhan, bertekak tentang bab ketuhanan di antara orang Islam dan juga bukan Islam. Kafir lah. Orang Islam jangan bincang tentang ketuhanan sangat, tuan-tuan. Takut orang nanti akan pening. Tapi kita kena fahamkan orang dengan tentang ketuhanan. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal mengenal Islam, mestilah makrifat kita kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebagaimana Quran yang kita pernah baca, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah Ta'ala tidak ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadat. Dan maksud yang lain, beribadat adalah untuk kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka kalimah kita baca dengan ikhtasamu. Tuan-tuan ingat kaedah itu aja. Kenapa ikhtasamu? Sebab alif huruf yang pertama, kha huruf yang kedua dan ta huruf yang ketiga. Maka kaedah menyatakan bila mana huruf ketiga baris atas dan bawah, kita baca bawah. Huruf ketiga baris depan, kita baca depan. Boleh tuan-tuan? Yang ni kita refresh betul-betul lah. Murojaah betul-betul kan. Biar dia sebati betul-betul. Macam kita makan nasi. Bila tak makan nasi, dia akan jadi gastrik tuan-tuan. Faham? Kita akan main gitu saja kan. Dia ilmu ni macam tu tuan-tuan. Idrakus syai'. Dan yakinlah tuan-tuan, di antara ilmu dengan harta, mana lebih aula? Sebenarnya ilmu. Ilmu lagi tuan-tuan guna, lagi bermanfaat sebenarnya. Berbeza dengan harta. Lagi guna, makin kurang. Kan? Tapi kalau guna untuk infak benda-benda yang baik tuan-tuan, sebenarnya dia lebih di sana nanti. Untuk jariah kita dan juga untuk kesenangan kita di sana nanti tuan-tuan. Baik. Itu hamzah wasal. Yang kedua hamzah qata'. Hamzah qata' alif, ini bicara alif tau. Alif dan di atas alif ada hamzah. Ataupun di bawah alif tu ada hamzah. Itu hamzah qata'. Maka peranan dia, kerja dia, kalau kita sambung pun hamzah tu hidup. Maksud hamzah tu hidup, hamzah tu menerima baris. Dia tak sama macam hamzah wasal. Kalau hamzah wasal, kita sambung, hamzah tu tak ada kan? Kalau hamzah qata' kita sambung, hamzah tu hidup. Contoh, Maliki yaumiddini iyyaka na'budu. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa Boleh faham tuan-tuan? Jadi peranan hamzah qata' dia berbeza dengan wasal. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Mudah-mudahan lah. Baik. Yang tu kalau tuan-tuan faham insya-Allah tak ada masalah yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Jadi wazan tu kita kena baca begitu. Wazan makna dari sudut mad asli kita tu. Dia yang payah tu kalau makna kita tak sama wazan tu. Hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Salah tu. Maka wazan tu tak sama. Patut kita baca Hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Sama wazan tu kan? Jangan tak sama.
Hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Kita dengar tu sedap, tapi dari sudut wazan tu tak sama. Bagaimana kita nak dapat bacaan qadar mat yang sama? Tidak boleh tidak, tuan-tuan, wajib kena berguru. Nampak? Wajib kena berguru dan rajin baca Quran. Sebab dengan kita muzakarah, tadarus, di situ kita dapat ilmu. Kalau ada teguran membina kan. Kalau kita baca seorang aja tak ada orang tegur, takut kita SS. Tahu SS? Kita syok sini tak perasan tu. Tapi kalau tuan-tuan baca berdua, bukan dua-dua baca. Seorang baca, seorang simak. Tuan-tuan akan dapat benda tu. Kalau istiqamah betul-betul, dalam masa setahun tu insya-Allah dapat. Memang dapat minah insya-Allah. Nampak? Tapi jika syarat, kena berguru dan rajin baca Quran. Quran jangan miss. Quran kena baca setiap hari. Selalu saya pesanlah untuk diri saya lah. Saya pesan untuk diri saya, isteri saya, anak-anak dan sebagai kerabat saya. Quran jangan tinggal. Sibuk macam mana pun, manage masa tu. Kita yang kena uruskan masa. Kita kena cari masa tuan-tuan. Jangan nak tunggu masa. Besok dah tak ada masa, besok payah kita. Menyesal kita. Menyesal. Allahu Akbar. Jadi tak banyak pun tuan-tuan Quran kena baca. Bila baca tu, baca betul-betul. Baca betul-betul. Sebagaimana kita baca dalam semayang, kalau nak cepat, cepatlah. Tapi dari sudut qadar dia kena tepat tuan-tuan, insya-Allah. Benda ni kalau tuan-tuan bersungguh-sungguh dia akan dapat. Manjat wajad, siapa usaha dia akan dapat. Man zara'a hasada, siapa yang menanam dia akan dapat hasil tuaian. Nampak? Man tazawwada tawallada. Insya-Allah siapa yang kahwin insya-Allah direzekikan Allah anak tuan-tuan. Dia begitu. Kalau tak kahwin tak ada anak. Faham Kip? Dia kena kahwin dulu. Dengan izin Tuhan lah. Baik. Itu istilah-istilah Arabi tuan-tuan. Baik. Siapa usaha insya-Allah dapat. Tuan-tuan dengan keikhlasan, niat nak mengaji betul-betul, bawa Quran sendiri, bawa nota sendiri, catik sana, catik sini. InsyaAllah Allah Ta'ala tahu. Tuan-tuan datang daripada jauh. Ada orang tak balik rumah lagi daripada pejabat. Luar biasa. Saya tabik betul lah. Subhanallah. Ini usaha bukan main-main tuan-tuan. Ini usaha bukan main-main. Itu sebab diganjarkan orang-orang yang mengaji agama tu, yang mempermudahkan jalan untuk menuntut agama Allah Ta'ala, diganjarkan dengan syurga. Kan? Nak balik rumah kata, tak sempat ni, tak apalah, aku pergi masjid dululah. Maghrib isyak, lepas isyak abang baliklah dah kan. Balik malam lepas isyak kan abang makanlah. Hebat tuan-tuan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudahkan jalan untuk menuntut ilmu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan permudahkan jalan dia ke syurga Tuhan. Subhanallah. Kan? Siapa yang dah masuk syurga, takkan keluar. Wahaza fawzan azimah. Dan itu merupakan kejayaan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan. Baik, itu pengiktirafan Tuhan tu. Itu jadi maknanya wazan bacaan kita tu. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Cuba tuan-tuan baca. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Cuba. Gitu. Macam tu. Macam tu lah. Jadi wazan tu sama kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wazan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama wazan. Yang tak sama, Bismillahirrahmanirrahim. Tak sama wazan tu. Terlebih tuan-tuan. Jadi nak dapat benda tu, kena berguru dululah. Dan melazimkan bacaan Al-Quran tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falladzina kafaru. Ra tu baca tebal. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Ini ra. Min nar. Bila kita waqaf, baru tebar ra tu. Min, wajibul gunnah kan? Min nar. Nampak?
Bila kita waqaf baru angkat ra tu lah. Faham? Dia yang dikatakan ma'aril sukun ni, tuan-tuan panjang dulu, baru masuk huruf tu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Baru mati mim. Jangan masuk him. Jangan masuk dulu. Dia pergi pada ya dulu. Ha ya mim kan? Him. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mi dulu. Min. Baru masuk non. Jangan min. Jangan macam itu. Sama juga macam ni. Bila ma'arif sukun mesti begitu. Min nar. Baru tak ra tu. Itu kaedah dia tuan-tuan. Boleh? Cuba. Min nar. Min nar. Aywa. Nar. Aywa. Jangan. Tapi jangan tarik tau. Nar. Jangan tak itu. Nar saja. Kenapa kau tarik api neraka tu? Bila api neraka nak menunjukkan kedahsyatan api neraka, tak ya, tak ada kena-mengena. Bukan macam tu. Bukan, memanglah dahsyat api neraka tu kan. Tapi jangan disebabkan dahsyat api neraka tu kau tarik kat situ, tak kena. Makna tu boleh berubah tu. Susah juga. Kan? Min nar. Cuba. Muka surat 334 ni. 334. Ayat berapa tu? Ayat 19. Baik, sambung lagi. Yusabbu min fawqi ru'usihimul fawqi ru'usihimul hamim. Cuba tuan-tuan. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Cuba. Ru'usihimul hamim. Ru'usihimul hamim. Allahu Akbar. Dalam neraka tak ada nikmat tuan-tuan. Semua azab. Atas api, bawah api, kanan api, kiri api, depan api, belakang api. Baju api, air semua api tuan-tuan. Subhanallah. Pernah seketika tuan-tuan, ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan nafsu masuk dalam api. Berapa ribu tahun kan dia keluarkan balik nafsu tu. Baik nafsu, siapa aku, siapa engkau. Aku, engkau. Wah, punya kurang ajar betul nafsu ni. Nampak? Dia tak nampak tu. Tapi akal dia tanya sekali aja. Akal, siapa aku, siapa engkau. Aku, akal, engkau Tuhan aku. Selesai kan? Nafsu tuan-tuan. Sebab nafsu bagaimana kita nak tundukkan nafsu, kurangkan makan. Kurangkan makan. Jangan kita tunggang lagi. Lagi kenyang, lagi ditunggang kita. Lagi ditunggang. Kita kena tunggang dia. Dia pula tunggang kita. Habis. Hanyut tuan-tuan. Itu sebab hikmah puasa tu. Hikmah kita puasa tuan-tuan. Sebab nak kaitkan dengan api tadi kan. Nafsu dia tak takut dengan api tuan-tuan. Nampak? Bahkan Allah Ta'ala keluar balik kan. Nafsu siapa aku, siapa engkau. Aku, engkau. Wah, kau ajar. Itu kau ajar. Nampak? Sepatutnya dia kena kata engkau tu Tuhan kan. Ini bahaya tuan-tuan. Biar kita kawal ni. Jangan dikawal kita. Dia lelau kita tuan-tuan. Kalau terlalu kenyang dia lelau kita tuan. Tahu lelau? Allahu Akbar. Takut tuan-tuan. Minta tolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam neraka tidak ada nikmat. Semua azab tuan-tuan. Allah Karim. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Cuba. Yusabbu min fawqi.
Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Aywa. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Itu semua maksi tuan-tuan. Kena betulkan. Ini kebetulan malam ni banyak mat. Nampak? Memudahkan kita lah situ kan. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Nampak? Wal julud. Wal julud. Maka de tu qalqalah kubra. Tapi sebut lu dulu kan. Wal julud. Ad. Itu qalqalah kubra tuan-tuan. Tapi sebelum tu kita nak betulkan wazan tu kan. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Cuba. Yusharu. Tapi kalau kita baca cepat, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Nampak? Itu wazan yang tepat begitulah tuan-tuan. Baik. Terusnya. Walakum maqami'u min hadid. Yang tadi wal julud hadid. Cuba tuan-tuan, wal julud hadid. Wal julud min hadid. Saya belajar dulu tuan-tuan nak sebut huruf dal. Nak belajar apa? Huruf dal ni nak sebut dia kena sebut bedak. Bukan bedak, dia dal. Payah tuan-tuan. Benda ni kena ambil masa panjang lagi lah. Bedak. Pergi kedai tu beli bedak. Kata guru saya ingat lagi. Saya kata apa cakap bedak rupa nak suruh kita mengaji bab dal. Huruf dal, nampak? Ulama-ulama dulu begitulah tuan-tuan. Subhanallah. Tapi kalau kita sebut dal, betul aja, tak ada masalah. Cuma kurang fasih lah. Wal julud min hadid. Dia betul dal baca. Wal julud. Itu dal. Dia sepatut dal. Wal julud min hadid. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dal. Tapi tak apalah, insya-Allah. Baik, terus tuan-tuan. Kullama, itu majais. Dan ingat, bila panjang, maka mat tu, mulut kita tu buka aja. Kullama aradu. Kalau kullama beratas kan? Bila beratas buka aja. Yang salah kalau nganga. Kullama, itu nganga salah. Kullama, buka aja infitah. Kullama aradu. Kalau du tu lain. Muncul kan? Aradu. Sebab dia waw. Boleh. Kalau atah. Kullama aradu. Lepas tu ada ayat u'idu tu kan? U'i. Ke bawah kan dia. Kullama aradu. Cuba. Kullama aradu. Cuba tuan-tuan. Kullama aradu. Kullama aradu. Aywa, boleh. Itu dia gambar Al-Qunah, masuk ya.
Yakhruju minha min gham. Gham. Ini kalau sambung ke, berhenti ke sama. Min gham. Ataupun min gham min u'idu fiha. Nampak? Min gham min u'idu fiha. Ataupun min gham. Dia kena baca gitu. Ini wajibul gunnah, dia kekal. Wajibul gunnah kekal. Kekal apa tuan-tuan? Kekal ketika berhenti, wakaf. Kekal ketika mana kita nak sambung tuan-tuan. Kena ingat tu. Nampak? Cuba tuan-tuan kita baca dua wajah tu, dua cara tu. Yang pertama, min gham. Cuba. Min gham. Itu kalau berhenti ya. Tapi jangan berhenti sini, tak kena. Kalau sambung, min gham min u'idu fiha. Cuba. Tak cukup. Min gham. Itu satu wajah kan. Yang kedua, min gham min u'idu fiha. Boleh. Alhamdulillah. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Allahu Akbar. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Cuba. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Allahu Akbar. Dia buat bersedekah ni jangan berkira sangat tuan-tuan. Menjadi asbab juga diselamatkan daripada api neraka tuan-tuan. Bersedekah mengikut kemampuan. Sedekah sama ada kewangan ke, senyuman ke, pemikiran ke, idea-idea, tenaga, itu sedekah juga. Ilmu, kan? Tapi sedekah yang paling mahal sekali tuan-tuan, memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Orang buat hal dengan kita, kita tak balas, kita maafkan dia. Itu sedekah paling mahal tuan-tuan. Faham? Tapi jangan cakap dengan orang tu. Kan? Hebat tuan-tuan, subhanallah. Ini sedekah yang paling mahal. Sebelum tidur kan, kita maafkan semua orang tuan-tuan. Semua orang. InsyaAllah mudah-mudahan. Tapi kalau ada kemampuan, bersedekah itu lebih baik jugalah kan. Kalau mak ayah dah meninggal dunia, tuan-tuan, niatkan nama dia. Nampak? Masukkan sedekah tu, kita niatkan untuk mak ayah kita yang berada di sana, tuan-tuan. InsyaAllah. Terang kuburan dia, tuan-tuan. Baik. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Cuba. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Aywa. Wajibul gunnah. Sama macam min gham min u'idu fiha min gham min. Sama wajibul gunnah. Yang ini pun sama. Innallaha yudkhilul ladzi. Baik, kalimah Allah Ta'ala ni, sebelum kalimah Allah, kalau baris atas dengan depan tebal baca dia. Nampak? Dan lam, alif, lam, ha kan? Alif, lam, ha. Allah tu, bila lam tu baris atas sebelum dia tu, maka lam dia tu, nama dia lam taghliz. Lam taghliz. Taghin lam ya za. Lam yang paling tebal. Itu sebab ada kiraat yang baca wa aqimus solah. Solah dia baca. Lam tu baca tebal atas. Ada kiraat baca gitu. Ada orang kita baca wa aqimus salah. Engkau yang salah. Tak ada kiraat baca gitu. Salah tu salah kita. Yang betul wa aqimus solah. Dengan yang kedua wa aqimus solah. Lam tu dibaca dengan taghliz, tebal. Tapi dalam kiraat kita kalimah Allah saja yang baca tebal. Nampak? Okey tuan-tuan
Ada orang kata pula tulisan Allah tu, kalau Rumi, dia kena letak Allah. Ada 2A pula kat ujung. Tak kisah. Allah pun boleh, Allah. Betul juga, dua-dua tu betul. Yang salahnya dia tak kenal Tuhan. Itu lagi salah. Okey tuan-tuan. Tulisan tu tak berapa sangatlah. Sebab yang actual betul-betul tulisan Arabi dengan Rumi memang payah sebenarnya. Tuan-tuan cuba tulis Za dengan tulisan Rumi. Za macam ni Za. Z-H-O. Za. Z, Z kan? H-O kan? T ada T pula. Bukan Zat. Za. Za. Nampak? Itu pun khilaf. Itu pun khilaf. Yang paling penting jangan jauh sangat pergilah. Itu sebab kalau nak mengaji Quran, kena mengaji Arabi. Kena ikut tulisan Arab tu. Jawi tu. Jangan kita mengaji, saya malulah nak mengaji tu, awak tuliskan Rumi boleh tak? Macam Bismillah tu, dia tak baca Basim mati bawa bis. Dia tak baca tu. Dia nak B-I-S-M. Jangan. Ini bahaya. Faham? Ini bahaya tuan-tuan. Sebab dia tak akan total. Dia tak akan sama dengan tulisan Arabi tuan-tuan. Boleh faham Jadi memang sangat-sangat berbeza tuan-tuan. Kalau sikit-sikit tu lain tak apa. Kalau sikit-sikit tulisan Rumi tu dengan Arabi tu, itu tak ada masalah sangat kan. Jangan sampai ubah makna lah. Macam tadilah Allah tu kan. Allah, A-L-L-A-H. Kita sebut Allah. Allah kan? Allah. Okey. Kalau tuan-tuan nak baca panjang Allah, itu banyak pula nak letak. Kan? Yang penting Allah. Betul tu. A-L-L-A-H. Jangan A-L-L-H. Allah. Macam nak sebut Allah. Allah tak kena. Boleh faham tuan-tuan? Jangan sampai ubah makna. Contoh macam Abu Syaukah. Abu Syaukah. Syaukah ni macam mana kita tulis dalam Rumi? Jangan jadi Q. Kalau Q, lain maksud dia. Kalau K, lain maksud dia. Boleh faham? Kalau kaf. Qaf dengan kaf. Syaukah, kaf. Dengan syauqah, qaf. Lain. Kalau Abu Syaukah tu durian. Bapak duri. Bapak duri maksud dia durian. Jadi bila nama anak, biar Syauqi. Shin, waw, qaf. Qaf tu. Qaf yang ada 2 titik. Jangan letak kaf. Faham? Takut dia jadi duri tu. Jangan main. Itu sebab nak letak nama anak ke cucu tuan-tuan, biar teli dengan Arabi. Biar teli dengan tulisan Jawi dengan Arabi tu, Arab. Jangan jauh sangat pergi tu. Ini kadang-kadang dia jumpa kita, nama campur-campur. Dia jumpa kita, dia tanya makna. Mana kita tahu? Dia campur nama bapa dengan mak. Mazna, Daud. Mazda, contoh aja. Mazna dengan Daud, Mazda. Contoh, dia jumpa ustaz. Apa maksud Mazda? Mana aku tahu, pergi tengok kereta tu lah. Kereta Mazda tu lah. Jangan pening-pening tuan-tuan. Jangan pening-pening. Cari nama-nama yang Ahmad, Muhammad, Hamid ke, itu semua nama. Nama Rasul. Mulakan nama. Kalau nak gunakan nama Asma'ul Husna, letakkan hamba. Abdul Rahim. Kalau Rahim tu kurang tepat. Itu sifat bagi Allah Ta'ala dan juga asma' dia. Berat. Itu berat kan. Tak layak tu. Nak pegang benda tu. Nak pikul benda tu tak layak. Jadi letakkan kita sebagai hamba. Hamba Allah yang mendapat rezeki katakan. Nampak? Abdul Rahim yang memiliki sifat rahmah kan. Kasih sayang. Ada begitu. Atau boleh letak nama Rasulullah. Nama Rasulullah hampir 200 nama tuan-tuan. Ulama buat kajian. Ada satu kitab. Nama Nabi SAW hampir ada 200 nama. Banyak betul nama Rasulullah. Antaranya yang semua depan-depan yang Quran yang awal surah. Taha, Yasin. Itu semua di antara nama-nama Nabi SAW. Faham? Alif Lam Mim bukan. Alif Lam Mim bukan tuan-tuan. Dia ada certain-certain saja. Kemudian nama. Siapa lagi? Para sahabat. Tak ada nama para sahabat, cari nama yang baik-baik. Nama malaikat. Nampak? Jangan maut. Malaikat maut kata. Siapa nama anak? Maut kata. Memang maut cepat
Contoh gitu. Cari nama-nama yang mudah tuan-tuan. Jadi saya nak kaitkan tulisan Rumi itu nama anak ke nama cucu biar teli dengan tulisan Arabi itu. Jangan jadi pening tuan-tuan. Kalau dia jauh pergi makna itu akan jadi jauh kan, bahaya. Contoh nama Muhammad Ayash kan. Muhammad Ayash apa yang ujung tu? Muhammad Ayash apa nama? Bila kita cari, oh betul, nama ni ada. Dia asal Ayash ni Aish, kehidupan. Muhammad Nur Ayash katakan. Muhammad ni kepujian, Nur ni cahaya, Ayash ni kehidupan. Mana kehidupan yang baik. Tapi jangan salah sebut. Ayash tak apa, jangan Aish. Aish tu roti. Aish baladi. roti Arab. Nampak? Oh, jadi hati-hati tuan-tuan. Bagi saya, rujuk. Sebab kalau dah nama tu dah silap tuan-tuan, dia panjang cerita tuan-tuan. Tuan-tuan nak tukar nama bukan boleh terus tukar, tak boleh. Dia kena dapat sokongan daripada Jaim dulu. Nak tukar nama anak cucu, bukan boleh tukar-tukar. Kena dapat concern daripada Jaim dulu. Suat sokongan. Kenapa nak tukar? Saya nak kasih nama anak saya Ahmad yang merindukan. Kepujian yang merindukan agama. Tapi kepujian yang berduri. Dia beza kaf dengan kof tadi tu. Jadi mungkin pegawai akan buat, tengoklah suat sokongan tu sama ada dia setuju ataupun tidak. JPN akan tolak ke Jaim dulu tuan-tuan. Panjang cerita tu sebab bagi saya, biar susah dululah, rujuk kepada yang faham. Yang faham tuan-tuan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihat. Sini kita boleh berhenti. Bila kita terus sambung, jannatin tajrimin itu balasan dia. Tuan-tuan kalau siapa nafas panjang tak apa, ini kita cerita nafas kita pendek. Kan? Jangan kita berhenti tempat yang kita tak tahu. Sebab tuan-tuan boleh rujuklah tafsir kan, supaya dia tidak mengubah makna. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihat. Paling kurang kat situ. Nak baca ulang ke nak sambung? Kalau nak ulang, jauh now. Kalau nak ulang, jauh sangat. Mana nak ulang tu? Kena ulang daripada awal balik. Inna tu. Kalau kita ambil wa amilus salihat, tak kena. Engkau telah meninggalkan orang yang beriman. Sebab prasyarat tuan-tuan. Prasyarat orang-orang beriman mesti kena beramal soleh. Orang beramal soleh mesti kena beriman. Dia mesti seiring sejalan. Kalau dia beriman aja, engkau beriman pada Allah. Beriman, yakin. Semayang tidak. Tak betul. Dia semayang. Tapi dari sudut keyakinan beriman, tidak beriman. Bahaya tuan-tuan. Maknanya dia buat bukan kerana benda yang lain. Jadi kita orang beriman dan beramal soleh, dia akan jalan sekali tu. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihat. Jadi kena ingat kat situ. Amanu wa 'amilus salihat. Wa 'amilus salihat mesti kena beriman. Jadi kita terus ambil pada kalimah jannatin tajri min tahtihal anhar. Boleh berhenti situ. Nampak? Itu di antara balasan Tuhan. Masuk dalam syurga Tuhan kan? Bagaimana sifat syurga tuan-tuan? Hebat sifat syurga ni. Ini semua bergantung pada amalan masing-masing. Kalau amalan yang cukup hebat tuan-tuan, wah, lagi hebat tempat dia. Sebab syurga ni dia ada darajat dia. Dia ada tingkatan-tingkatan dia. Darajat dia tak sama macam pahala. Darajat ni tingkatan pangkat. Kalau orang kerja kerajaan, macam saya lah. Kalau dapat ijazah 41 katakan. Dia beza dengan 44, 48, 52, 54. Kan? Jusasi, B, A, turus. Turus nak dapat. Wallahu a'lam. Itu darajat, tingkatan. Itu dunia tuan-tuan. Si Allah Ta'ala lebih hebat daripada itu. Nampak? Itu sebab carilah redha Tuhan tuan-tuan. Dapat redha Tuhan, tamam tuan-tuan. Sangat-sangat tamam, sempurna tuan-tuan. Baik, boleh berhenti pada An-Nahl. Tuan-tuan ikut saya. Jannatin tajri min tahtihal anhar.
Ikhfa tu. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, ini pun sama. Anhar. Aywa. Bila waqabar ra tu tebalkan. Yuhallawna fiha min asawira min ikhfa. Min zahabin wa lu'lu'a. Cuba. Yuhallaw. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. أيوة. ولباسهم فيها حرير. Yang ni kita baca Allahumma ja'alna minhum. Nampak? Sebab benda-benda gini tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi negara Arab lah, di Saudi kan, yang buat umrah sama ada masuk Mekah dulu, ke masuk Madinah dulu, bila kita semayang di masjid, kadang-kadang kita dengar imam tu baca, kita tak bawa faham. Orang sebelah kita dia akan baca macam-macam doa. Boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Dengan syarat dalam bahasa Arab dan dalam hati dia kena lintaskan dengan zikrullah. Maksud dia niatkan dia sebagai zikir tuan-tuan. Faham? Wa aqimlis salata li zikri. Tujuan kita semayang untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Makna doa tu ada kaitan ingatan kita kepada Allah kan. Jadi ayat yang ke-23 ni balasan bagi orang-orang beriman. Nampak? Dimasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh dalam syurga Allah Ta'ala. Maka sifat syurga bagaimana? Mengalir. Air syurga tu kan. Dan diberikan macam-macam mutiara, gelang, emas. Oh, ini yang kita boleh tasawur kan, tasawur tapi sebenarnya lebih hebat apa yang kita gambarkan. Dan begitu juga diberikan pakaian daripada harir. Sutera tuan-tuan. Sutera orang jangan pakai. Sutera ni paling mahal, pakaian paling mahal tuan-tuan. Pakaian sutera, terutama lelaki jangan pakailah, hukum dia haram. Kecuali memang ada sakit kulit lah. Faham? Sakit kulit tu memang terpaksa kena pakai. Tapi biasa orang jual tu sutera yang bukan asli lah. Kan? Ini baju tu besar kan? Kita komok-komok kan dia boleh jadi kecil tuan-tuan. Itu sutera. Memang sangat mahal. Inilah balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Dan bila kita faham imam tu baca gitu, kita boleh baca Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami minhum, golongan itu. Faham? Moga-moga kita masuk golongan itu. Itu doa kan? Doa. Kalau minta jauh, sebagaimana kisah yang atas tadi tu, 19 sampai 21 kan. Wa na'udzubika minhum. Minta kita berlindung daripada termasuk golongan itu tuan-tuan. InsyaAllah, wallahu rasul alam. Sekadar itu dulu saja. Dan harapan saya, tolong tuan-tuan tolong jangan miss baca Quran walaupun sedikit. Jangan kata tak ada masa tuan-tuan. Kita yang kena managekan masa tu. Carilah masa macam mana pun. Kalau maknanya, kita dapat membaca Quran sehari 12 jam siang, 12 jam malam. Takkan tak ada satu masa nak baca Quran. Ustaz, saya dalam semayang 5 waktu saya baca Quran. Itu dalam semayang lain. Itu dalam semayang lain. Ini kita sendiri. Nampak? Kena ada masa lah. Sama ada pagi, ke tengah hari, petang, ke malam, tak kisah. Yang penting kita kena uruskan masa tu dengan baik tuan-tuan supaya boleh kita baca Al-Quran. Kalau tak boleh baca Quran, tak boleh mesej, tak boleh nak managekan masa tu untuk baca Quran, hati-hati tuan-tuan. Kata ulama, sesungguhnya Allah Ta'ala tak nak dengar suara kita. Bahaya tak tuan-tuan? Kesan dia bahaya. Jadi orang-orang yang dapat managekan masa tu boleh baca Quran selalu, boleh baca Quran selalu, itulah tanda dia Allah Ta'ala nak dengar suara dia. Tapi kalau kita tak boleh managekan masa kita tu, tak boleh baca Quran, tak ada masa Ustaz. Allahu Akbar. Besok tak boleh sibuk meeting. Lusa, golf. Bola. Tak ada. Last sekali kita dengar cerita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan kebaikan untuk dia tuan-tuan. Apa kita saksi pada jenazah itu, baik. Kita kata baik tuan-tuan. Jangan kata tak ada masa. Nanti kita akan menyesal tuan-tuan.
Menyesal di sini tak ada masalah. Menangis kat sini tak ada masalah. Di alam kuburan, menyesal, menangis, siapa nak tolong kita? Nampak? Kalau bukan asbab amalan kita yang soleh, yang baik-baik, yang diterima Tuhan, ataupun syafaat Nabi SAW, asbab kita meraihkan sunnah Rasulullah, meraihkan majlis Nabi SAW, banyak kita bersolawat kan, dan kita ikut akhlak Nabi SAW, begitu juga rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, maka payah kita nak selamat tuan-tuan. Payah kita nak selamat. Kalau dalam alam kuburan, kita tak selamat, wama ba'dahu asyad, lebih teruk. Alam kuburan tak selamat, wama ba'dahu asyad. Apa selepas daripada tu yaumul mahsyar, lagi teruk. Tapi alam kuburan kita mudah, wama ba'dahu aisar. Kalau mudah di alam kuburan, dia mudah kematian dia tuan-tuan, subhanallah. Berebut-rebut orang nak bawa jenazah dia, berebut-rebut orang nak mandikan jenazah dia, subhanallah. Orang menangis pemergian dia, bukan tidak reda, tapi itulah hakikat dia, rasa terlalu sedih. Maknanya Allah Ta'ala mencabut golongan orang yang baik-baik ni, bukan sekadar mencabut ilmu dia saja kan, dengan dia sekali habis, subhanallah. Dah banyak, akhir zaman ni tuan-tuan, banyak orang baik-baik telah meninggalkan kita. Nampak? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita termasuk golongan-golongan yang kekal melaksanakan kebaikan tuan-tuan. Dan carilah redha Tuhan. Carilah redha Tuhan dan carilah redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dapat redha Tuhan, selamat dunia akhirat. Selamat tuan-tuan, dia akan selamat dunia dan juga akhirat. Sekadar itu dulu, insya-Allah kita akan sambung minggu depan. Baik, kita baca selawat badriyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الأطراف النهار واجعله لنا حجة يا ربنا يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر النفس ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.